Darul Rizwan ialah salah sebuah negeri di utara Malaysia yang kaya dengan tempat-tempat pelancongan menarik. Ia terkenal dengan tempat-tempat dan bangunan bersejarah, alam semula jadi, tanah di mana bersemadinya pemimpin dan pejuang negara, dan sudah pasti penduduknya yang ramah. Jika anda ingin beristirahat, menenangkan diri dan menjejak warisan sejarah negara, jangan risau, Syikin akan kongsikan dengan anda lokasi-lokasi yang menarik untuk percutian di negeri Perak. Hamparan alam kali ini akan membawa anda mengunjungi tempat-tempat yang menarik tetapi kurang dikenali, seperti Batu Tenggek, Hok Sun Temple, Madrasah Ihsaniyah, Kompleks Pasir Salak dan juga Makam Sultan Muzaffar Shah I. Teluk Intan adalah sebuah bandar lama di daerah Hilir Perak yang kini semakin pesat membangun. Sinonim dengan sejarah Malaysia terutama zaman ketika pasca merdeka, bandar tersebut merupakan bandar pelabuhan utama bagi negeri Perak pada zaman dahulu. Berkeluasan 126.9 km persegi dengan kepadatan seramai 100,000 penduduk, Teluk Intan dahulunya dikenali sebagai Teluk Mak Intan bagi mengenang sejarah awal penerokaan Teluk Intan oleh seorang janda cantik kaum Mandahiling yang bernama Mak Intan. Teluk Mak Intan kemudian diubah kepada Teluk Anson sempena dengan nama pemangku Gubernur Negeri Selat, General Sir Archibald Edward Hubbard Anson ketika British menjajah Tanah Melayu. Atas cadangan dan perkenan duli Yang Maha Mulia Almarhum Sultan Idris II pada tahun 1982, nama Teluk Anson dimansuhkan dan diganti dengan nama Teluk Intan. At the going down of the sun and in the morning we will remember them, 1914 to 1918. Maksud puisi ini adalah pejuang tentera British akan sentiasa diingati 1914 hingga 1918. Mengikut mitos, batu yang ada di atas ni dahulunya kecil, tapi sekarang ia dah jadi besar macam yang anda boleh lihat. Kata-kata ini adalah sebahagian daripada rangkap puisi nukilan Robert Lawrence Binion. Puisi itu yang bertajuk For the Fallen ditulis ketika berlakunya Perang Dunia Pertama. Rangkap For the Fallen ini telah menjadi sangat terkenal dan telah diterima pakai oleh Royal British Legion sebagai kata-kata peringatan bagi upacara memperingati anggota tentera yang gugur. Batu bertenggek ini dahulu terletak di hadapan bangunan Kelab Melayu berhadapan Padang Majlis Perbandaran Teluk Intan, namun telah berubah ke Simpang 4. Setelah meneroka sekitar bandar Teluk Anson ini, terasa laparlah pula. Orang kata kat sini terdapat nasi goreng udang yang sangat sedap. Kat mana ya? Terletak di Jalan Mahkota dan berhampiran Menara Condong, gerai ini menyediakan sarapan pagi yang sangat enak. Ini yang paling dilakukan orang Pakistan, goreng udang, goreng soton, goreng ayam, ini dengan menu special, kari, kicap, sup, lepas tu ada roti telur goyang. Nak cuba yang mana? Kita cuba yang paling orang suka order. Okey dah, macam tu kita bagi nasi goreng udang dengan roti telur goyang. Okey, Boleh? boleh. Air Dengan tewak. tewak ais ke nak air di ais kuih? Itu yang paling special kalau orang minta kita. Tinggal kuih. Okey. Itu saja. Itu je. Alright. Sinonim dengan namanya, pelanggan yang mengunjungi gerai ini amat ramai.
perlu bersabar untuk menikmati juadah di gerai ini ya. Ini pertama kali Siti makan roti goyang ni. Sedap. Rasa udang tu bukan yang seperti kita dapat lihat ni, dekat dalam nasi tu pun ada rasa-rasa udang. Kiranya memang nasi goreng udang. Ini last menu paling special yang ada kat kedai. Oh, Ni mi kicap udang. mi udang ni macam rasa lain sikit daripada mi udang yang Siti pernah cuba. Kiranya rasa dia memang cukup, masin ada, manis ada, pedas pun ada, memang lengkaplah rasa dia. Bila dah sampai Teluk Intan ni, ianya dah jadi wajib untuk Syikin datang, beli dan makan apam balik Malindo. Pakcik, Ya, boleh pakcik terangkan sikit kenapa nama Malindo? kenapa nama Malindo? Ah, Pasal saya ni asalnya dari Indonesia kan. Oh. Jadi kita dah bawa dari sana. dari sana ke sini lah. Ada menetap sini, kita buatlah nama dia Malindo. Ada beza ke kalau yang daripada Indonesia dengan sini punya? Dia tengok resepi masing-masing lah. Ada tentu perbezaan. Pakcik ada resepi-resepi rahsia? Macam mana Rahsia letak dia tak ada. ke? Tak ada, masih lagi sama lah. Dia rahsia-rahsia dia tak ada. Cuma kita buat dia ni apa, ukuran tu cukup tepat-tepat macam tu lah. Ni kalau buka pukul berapa pakcik? Buka pagi lebih kurang pukul 10 lah, 9.30, 10 macam tu. Tutup? Tutup 7. 7. Kini daripada 9.30, 10 sampai ke 7 lah tiap-tiap hari. Okey. Jadi semuanya sekali campur ni lah. Okey, terima kasih Ya, pakcik. Berdiri di 3 zaman yang berbeza, Hok Sun Temple ini pernah menyaksikan suka duka penduduk Teluk Intan. Dibina pada era kolonial melalui zaman penjajahan Jepun hinggalah sekarang, ia masih kukuh menjadi nadi kepada masyarakat Hokkien. Tokong ini diasaskan oleh seorang individu yang berasal daripada keluarga miskin di Tanah Besar China. Semakin meningkat umurnya, dia menuntut ilmu daripada pendeta. Dan pada tahun 1845, dia telah ke Tanah Melayu membawa abu mayat keluarganya dan membuka tokong kecil di sini. Dan pada tahun 1883, pihak Inggeris telah memberi tapak yang besar, yang luas kepada individu ini untuk membuka tokong yang lebih besar. Syikin tertarik dengan struktur seni bina tokong ini kerana masih mengekalkan struktur asal walaupun terdapat sedikit pengubahsuaian. Kalau penonton hendak tahu, seni bina tokong beraspirasikan kepercayaan merangkumi semua aspek kehidupan dan amat berkait dengan alam semula jadi. Kepercayaan ini diluahkan daripada simbolik tersendiri, seperti atap tokong diadaptasi dengan alunan ombak atau bentuk ekor burung layang-layang dan ikan. Warna merah juga memberi peranan penting yang bermaksud kegembiraan.
Lihat, dua agama berbeza tapi masih berduduk bersebelahan. Ini adalah Madrasah Al-Insaniyah. Ianya dibina pada tahun 1901 bertujuan untuk mengajar orang tentang ilmu agama. Perkataan madrasah diambil daripada perkataan Arab iaitu sekolah. Madrasah di Malaysia bolehlah dianggap sebagai tempat menuntut ilmu yang berkaitan dengan agama Islam. Madrasah Ihsaniyah ini terletak berhadapan dengan Hock Sun Temple. Madrasah ini dibina hasil wakaf dan peruntukan dana kewangan daripada Paduka Seri Sultan Idris Mursyidul Azam Shah iaitu Sultan Perak sendiri. Untuk pengetahuan penonton, madrasah ini pernah mengumpulkan ahli-ahli ilmuwan di dalam mahupun di luar negara bagi mengembangkan syiar Islam. Tuan Puteri dari Kayangan, senyum manis ibarat madu, bermacam keturunan bukan halangan untuk membina negara maju. Jambatan ini suatu ketika dahulu merupakan jambatan kereta api yang menghubungkan Teluk Intan dan Tapah Road dan ianya kini telah diturap dan menjadi laluan motosikal. Nama gertak ini diambil apabila kereta api yang melalui jambatan ini suatu ketika dahulu mengeluarkan bunyi yang agak kuat. Ketika berlakunya peperangan dunia kedua, jambatan ini telah selamat daripada kemusnahan dan terus berkhidmat sehingga ke hari ini. Jambatan ini dibina oleh pihak Inggeris pada 18 Mei 1883 bagi mengangkut hasil bumi tanah Melayu ke pelabuhan Teluk Anson pada ketika itu. Makanan tradisional dah cuba. Syiki nak cuba menu makanan barat lah pula. Di mana ya restoran western ni? Terletak di Kampung Bahagia, restoran berasaskan makanan barat ini berlainan sedikit dari tempat lain. Menariknya, juadah dihidangkan di dalam dulang. Menarik bukan? Macam mana abang dapat idea nak buka kedai yang menjual makanan barat ni? Masa tu saya berkhidmat di Kuala Lumpur. Jadi saya tengok dia ini apa? Pasaran yang luas lah kan, makanan western ni, dan dengan keadaan ekonomi sekarang yang mana orang nak mudah, cepat kan, dan sedap. Jadi itulah timbul ilham saya bila saya balik ke kampung. Macam dari segi menu, abang sendiri fikir nak menu apa ke atau? Itulah saya adjust sikit lah, makna saya buatkan pertembungan timur dengan barat tu. Makna Dan macam tu macam mana tu? Cuba abang. macam barat makanan western, okey, barat tahu. Dan saya gabung dengan timur, makna di dalam dulang. Itulah nama dia western dulang. Dulang. Nak tanya. Okey. Kiranya makan semua dalam dulang. Dalam dulang semua. Dia punya ada 4 item tu, kiranya spaghetti, chicken chop, meatball dengan kentang, kan, semua tahu cheese, ditaruh dalam satu dulang. Kiranya macam pinggan besar, dulang besar macam tu. Semua dalam tu. Kalau macam tradisi kita orang Melayu ni, Jawa nasi ambeng kan. Betul saya ambil konsep itulah saya. Okey, faham. Macam selalunya orang datang sini, diorang akan order apa? Pertama sekali dia akan order tu lah yang dia nakkan kelainan tu. Dia akan cuba dulang. Walaupun kebiasaannya sesuai untuk 4 orang kan. Tapi ada ketikanya 2 orang pun boleh habis. Itu mesti sedap sangat tu. Bagi saya soal sedap tu bagi saya
mungkin perkara kedua. Pertama dari segi nilai, kos apa harga. Itu saya. Macam mana pula dengan harga? Abang letak macam harga dekat Kuala Lumpur ke atau kat sini lain sikit macam murah sikit? Memang lain, memang murah sebab di sini kebanyakan penduduk adalah orang kampung kan, pekerja sendiri, petani. Jadi saya nak bagi semua boleh makan. Boleh rasa kan. Jadi keuntungan tu, saya punya strategi tu walaupun murah tapi kalau orang ramai datang, jadi akan ada juga keuntungan bagi saya tu. Macam waktu operasi pula kat sini buka malam je ke atau daripada tengah hari dah boleh datang ke macam mana bang? Waktu operasi saya buka dari 6 petang 6 petang? hingga 1 pagi lah. Tapi bergantung pada stok makanan dia, bekalan dia. Kadang-kadang pukul 10 kena serbu dah habis. Tempat tu lah itu lah. Macam abang ada harapan sendiri tak? Harapan memanglah nak bagi expand, membesarkan tenaga, besarkan lagi. Buka cawangan dekat tempat-tempat lain. Ya. Okay, InsyaAllah saya doakan abang punya harapan berjaya, abang kecapi. Sekarang ni saya tunggu nak makan je. Kita cuba makan abang punya yang special tu. Boleh saya ambil? Boleh. Tunggu sebentar. Menu yang disediakan oleh 60 Cafe Western ini memang enak. Kalau ada masa, Syiki nak cuba sekali lagi. Jadi inilah dia. Ini saya perkenalkan. Ini menu terbaru saya, panggil burger lava. Burger lava. Taulah lava guna berapi. Dan daging burger dia memang daging ayam chicken chop lah. Bukannya dia bukan daging. Bukan. Chicken chop dah dia buat. Memang padat lah. Hanya di Teluk Intan. Saya cubalah. Cuba. Macam mana? Sedap. Daging dia lembut bang. Sedap. Tak tahu nak cakap apa ni, sedap lah. Cuba ni Cuba chicken ni pula. Ayam. So dia tak apa pedas lah. Mana budak-budak boleh makan lah. Betul. Kiranya selalu kan macam kalau kuah dekat Kuala Lumpur kan panas. Lepas tu dia ada lada hitam. Jadi betul lah abang cakap budak-budak pun tak boleh makan. Macam kat sini budak-budak pun boleh makan sebab dia tak pedas. Sedap. Pakai berbulan daging yang sama. Yes. Pesanan Syikin kepada penonton di luar sana, rugi kalau tak cuba. Kalau dah cuba, pasti termimpi-mimpi. Sekarang ni saya nak cuba burger lava pula. Saya sarankan kepada semua penduduk Teluk Intan untuk cuba makan di Western Dulang dan sesiapa saja daripada mana-mana negeri kalau datang Teluk Intan kena cuba. Syikin adalah Menara Condong Teluk Intan. Menara ini dibina pada tahun 1885 oleh seorang arkitek yang bernama Leong Chun Chang atau nama lainnya Ah Chang. Dia mendapat ilham untuk mereka bentuk menara ini berdasarkan bangunan pagoda yang terdapat di negara China. Dan kalau tuan-tuan dan puan-puan nak tahu, menara ini mempunyai 110 buah anak tangga dan 85 kaki tingginya. Dan satu lagi fakta menarik, menara ini asalnya adalah tangki air. Punca utama menara ini condong adalah kerana kawasan tanah yang lembap serta bebanan air di dalam tangki menyebabkan ia condong ke arah barat. Bangunan yang berwarna-warni ini juga menyaksikan pelbagai peristiwa kehidupan penduduk Teluk Intan. Pada asalnya, selain berfungsi sebagai tangki air untuk penduduk dan British, ia juga digunakan untuk menjaga masa. Kalau penonton nak tahu,
jam yang terdapat di menara ini adalah hasil kutipan penduduk Teluk Anson suatu ketika dahulu. Kampung Gajah terletak di tepi tebing kanan Sungai Perak dalam daerah Perak Tengah. Secara umum, majoriti penduduk Kampung Gajah berbangsa Melayu. Shikin berasa kagum apabila melihat rumah-rumah tradisional yang masih teguh berdiri di bumi pasir salak ini. Walaupun dikejar arus kemodenan, rumah-rumah ini masih mampu bertahan. Tragedi berdarah pembunuhan James Wheeler Woodford Birch, residen Inggeris pertama di Perak pada 2 November 1875, ketika umat Islam menyambut Aidilfitri kedua, telah melakar nama Pasir Salak di dalam lipatan sejarah. Pembunuhan Birch merupakan kemuncak kebangkitan dan penentangan orang Melayu terhadap penjajahan Inggeris di Perak. Punca pembunuhan ini adalah deretan peristiwa sikap kurang ajar penjajah terhadap adat dan agama orang Melayu. Kompleks sejarah Pasir Salak dirasmikan pada tahun 1990 demi memperingati pembunuhan JWW Birch. Okey, sekarang Shikin nak jumpa dengan Tuan Haji Daud untuk dengar cerita dia. Jom. Okey, sekarang Shikin bersama dengan Tuan Haji Daud, penduduk asal Kampung Pasir Salak. Ya, ya. Okey, Tuan Haji, Ya. boleh tak kalau cerita dengan Shikin tentang sejarah pembunuhan JWW Birch? JWW Birch datang ke Perak ni, dia cadang nak memerintah Perak ni. Apabila dia dengar pembesar-pembesar Perak, dia orang tak setuju. Oh, ya? Orang pembesar Perak tak setuju. Lepas tu? Jadi dia orang didatangkan mesyuarat. Mesyuarat secara tergempar lah. Ini orang putih ni nak merintah Perak. Apabila ambil keputusan mengatakan tak dibenarkan merintah Perak ni. Apabila dia merintah Perak ni, dianggap orang Perak ni hasil hazadah Perak ni dia orang nak kutip habis lah. Jadi Orang marah lah. Dan cukup marah lah orang Pasir Salak. Jadi masa itu di Perak ni suratan pun memang bertumpu kepada Pasir Salak juga. Jadi apabila satu masa dia memang mengadakan mesyuarat tu nak membunuh bos ni lah. Tak dibenarkan merintah Perak ni. Jadi yang nak membunuh itu si Puntum. Pendek ceritanya, pada satu masa tu ambil keputusan dia orang nak bunuh masa dia mandi di sungai. Dia mandi di tepi sungai ni. Itu ada tugu tu boleh tunjuk orang. Di situ tempat dia mandi tu. tempat pembunuhan di situ. Jadi JW Birch tadi mandi. Datang si Puntum tadi, dia bawa lembin. Dia tikam sepuntung. Dia Datuk JW Birch mati dia jatuh kayu. Jatuh kayu dia mati jatuh kayu. Jadi dia tak tahu kan di mana tetapi sejarah tu ceritanya di Bandar Baru sana kuburnya. Peristiwa pembunuhan ketika JWW Birch yang sedang mandi di atas rakit berdekatan perahunya itu menggemparkan Inggeris. Pandak indut telah diarahkan oleh Datuk Maharaja Lela untuk merejam lembing ke arah tempat Birch mandi. Rejaman tersebut menyebabkan Birch jatuh ke dalam sungai. Birch yang masih bernyawa berenang ke darat meminta pertolongan dan pada ketika itulah si Puntum menerpa dan menetak kepala Birch dengan parang panjangnya. Mayat Birch ditemui pada petang keesokan harinya sejauh 182.9 meter dari tempat kejadian.
orang terlibat masa pembunuhan JW Birch tu? Itu tengok ceritanya dalam 3-4 orang saja tak ramai. Itulah pada dalam tadi yang saya bilang tadi. Saya baru lupa lagi penat endut. Adalah 3-4 orang. Itu dia kata tu. Itulah orang yang membunuhnya. Pada pendapat Tok kan, macam saya ni kan generasi muda kan, jadi tak tahu apa yang diberitahu itulah yang kita percaya. Macam pada pendapat Tok, Datuk Maharaja Leland ni pengkhianat ke atau pejuang negara tu? Orang kuat Perak dah. Orang yang tak boleh nak kacau Perak ni. Itu fahamnya. Nak katakan penjahat pun saya tak tahu. Nak katakan dia orang baik pun saya tak tahu. Tapi dia Panglima Perak masa itu. Itu kata Datuk Maharaja Leland. Apa yang dia kata dia kota. Orang tak berani cegah. Macam Syikin dengar dekat sini ada kubu Si Putong tu yang membunuh JW Birch tu, betul? Si Puntum tu. Boleh Tok bawa Syikin pergi tengok? Pokok nangka ada pagar tu. Puntum. Boleh tengok orang. Kita ni Allah itu di situ lah kita kubur aja. Kubur JW Birch tadi itu ceritanya di Bandar Baru. Dia jumpa di sana dalam sungai dah timbul. Jadi tempat pembunuhannya kalau nak tengok kan ada pada batu tugu tu, ada tulis sepuluh sejarah-sejarahnya. Itu tempat dibunuh tepi sungai tu. Tepi sungai itulah. Kalau nak lepas ni kita pergi tengok tu. Tangkap gambar batu tugu tu kan. Jadi inilah Tok, tugu. Ini tugu JW Birch. Tempat dia dibunuh di Kampung Pasir Salak ni. Jadi ini kerajaan negeri Perak dirikan bangunkan tugu ini untuk peringatan. Tapi menarik tapi turun menurun. Sampai sekarang dah. Jadi kalau sikit nak tahu inilah dia tugu ni, kalau datang melawat Pasir Salak bolehlah tengok tugu ni sampai datang. Jadi dekat sini ke atau sepanjang ni macam mana masa dia lebih kurang di sini tepi sungai Perak lah ni lebih kurang. Tak tahulah kurang lebih 3 depa ke serantai ke. Tapi inilah. Bukan pula tempat yang tugu. Jadi tugu ni dekat sini sepanjang ni lah. Ini tempat tugu sejarah. Dia mati dibunuh. Menyedari hakikat betapa pentingnya rintitan peristiwa berdarah ini, maka tertubuhlah Kompleks Sejarah Pasir Salak. Satu memorial penting sejarah terbilang Pasir Salak. Ia juga menghargai serta mengabadikan jasa dan pengorbanan para pahlawan yang gigih mempertahankan maruah nusa, bangsa dan negara. Kesenangan kita sekarang ni adalah hasil titik peluh daripada orang yang terdahulu. Kalau tak ada iktibar yang diambil daripada peristiwa silam, mungkin ianya akan berlaku kembali. Cerita dengan Syikin sejarah pokok ni. Umur pokok kayu ini tak ada kurang daripada 400 tahun. Ush, 400 tahun ni tu? 400 tahun. Asalnya pokok kayu ini di tepi sungai. Kayu ini datangnya daripada Sumatera. Kampung tu Pagar Royong nama tempatnya. Kampung Pagar Royong. Pagar Royong Batu Sangkak kata ada nyanyi tak? Pagar Royong Batu Sangkak. Itu dia. Jadi asalnya terus galah sampan orang kaya tongkang daripada Sumatera sampai berayar ke mari untuk perdagangan, untuk muka hutan jadikan kampung di sini. Itulah asalnya terus galah. Jadi dia tumbuh di tepi sungai pokok ni sampai sekarang ni. Atau agak jangka 400 tahun tak kurang umurnya dah. Jadi kalau nak tahu itulah cara sejarahnya. Ini asalnya daripada pokok kayu Sumatera ni. Jadi pokok ini yang sebenarnya pokok cengal. Kayu cengal. Datangnya bawa daripada sana Pagar Royong. Bila panggil orang sini Datuk panggil pokok Pagar Royong. Okey. Itu dia cerita sejarah itu. Kalau sikit nak tahu, inilah dia kubur Si Puntum. Orang yang membunuh JW Birch di Pasir Salak ni. Tak ada orang jaga Tok? Ada orang jaga tapi ini sudah terlambat orang cuci bersih ni. Ini pun ada bekas racun ni. Berjaga ni.
Jadi ini masuk kawasan kubur besar besar sanak ni. Inilah dia kubur Tugu Si Puntung. Yang bunuh JW Birch ni dia orang lah. Kalian tak tahu. Dalam setiap penceritaan, tidak semestinya memberikan pengalaman yang manis. Kadang-kadang ada juga melalui garis waktu yang menyayat hati walaupun itu dianggap sebagai sebahagian daripada cerita suka dan duka orang dahulu. Segumpal darah membentuk raga, berawal dari setitis mani. Di medan perang engkau berlaga, hadapi musuh gagah berani. Lemak nasi bergulai udang, lemak kerbau santan kelapa. Rela ku mati berputih tulang, tidak ku mahu berputih mata. Di bawah rimbunan pokok ini tersemadinya pejuang bangsa. Si Puntum yang berkorban demi kesinambungan daulat bangsa tanah Melayu. Labu memang terkenal kegunaannya sebagai tempat menyimpan air pada zaman dahulu. Ia masyhur di kalangan masyarakat negeri Perak yang merupakan pengeluar utama labu sayung di negara ini. Assalamualaikum, Opa. Waalaikumsalam. Boleh tak kalau Opa cerita dengan Syikin macam mana Opa boleh ceburkan diri dalam industri tanah liat ni? Masa dulu memang suka ngacor-ngacor opoh-opoh dulu lah kan. Kemudian bila opoh dah kahwin, jadi terlibatlah dengan usahawan tanah liat ni. Jadi buat labu dari buat tangan kan, secara komersial lah masa tu semuanya buat tangan. Masa itu kena tumbuk kan, tanah tu kita ambil, kena jemur, tumbuk. Kemudian kita ayak dia kan, kemudian kita bancuh dia, jemur dekat luar lah macam matahari kat luar kan. Kira keringkan dia. Itu pun masa tu alat tak ada kan. Kegunaan dia buat pun untuk kegunaan sendiri kan. Jadi tak adalah untuk jualan apa tak ada kan. Lama-kelamaan Opa usahakanlah untuk dijual. Lama kelamaan tu masa itu saya dah tahun 1986 daripada Jabatan Kemas kan. Dia tinjau lah apa orang kampung buat. Masa itu ayam tikar buat tekat kan. Menjahit lah. Lepas itu pula masak ni lah. Tapi opoh ni minat tanah liat kan. Sebab apa fikir tanah liat ni, kampung ini memang banyak. Dia tidak menggunakan modal yang banyak. Cuma kita tahu tu, nak tenaga kita tu, kemahiran tangan tu saja kan. Tanah kita boleh ambil kebun sendiri. Kemudian kita proses, kita buat. Macam tanah ni kan Pak? Ya. Boleh main pilih tanam macam mana ke? Atau Dia memang kita kena tahu kegunaan tanah untuk pasu. Dia bukannya sebarang tanah kan. ya ke? Memang kita cari tanah dia tu untuk buat pasu. Di tanah liat ni berapa banyak produk yang boleh dibuat? Rasa apa? Kalau nak dikatakan 50 produk tu rasanya lebih boleh kita buat ya. 50 lebih kan. Daripada kotaknya ke tiga seginya boleh. Itu tengok keadaan. Kalau dulu tak dapat lah ya Pak? Kalau dulu kita tak nampak ke apa yang kita nak buat masa dulu kan. Sekarang ni kita boleh, dia macam idea tu dia datang sendiri lah. Kita lah. Ikut kita. Kita yang nak buat. Ya. Kalau nak tahu, bukan semua orang boleh membuat labu ini. Kerana ia memerlukan kemahiran dan kesenian tangan yang tinggi untuk membentuk tanah liat menjadi bentuk labu yang diingini. Macam kalau satu labu sayung tu kan Pak, berapa lama nak buat? Kalau apa nak buat bunga ni sekejap je. Bunga ni sekejap? Sekejap je. Macam susah je. Memang kalau nampak memang susah. Bunga ni daripada tanah liat jugalah? Semua tanah ni, tanah dia. Buat macam ni.
Kalau masa kita nak buat yang besar-besar kan, Oh, ni upah buat lagi. ini yang paling ini lah bentuk yang kecil lah kan. Macam yang ni dah keras lah ni. Ni dia masih lembab. Kalau dah keras sangat dia tak Jadi boleh. kita tak boleh tekan kuat-kuat. Tak boleh. Kalau dia dah kering, nanti kita kena bunga ni nanti dia lekang, dia terjatuh. Dia kena lembab dia punya badannya. Shikin bertuah kerana dapat belajar membuat labu dengan Puan Rokiah Mat Isa, iaitu pengusaha labu sayung di Kampung Gajah Perak ini. Okey, Tu. kita Buat ya macam tu. ni bakat dalaman ni. Kat sini ya. Kemudian letak dia punya bunga dia tu. Lepas tu tekan apa? Tekan sikit, jangan tekan terlampau kuat. Okey. Lepas tu kita airkan dia. Airkan dia, matikan dia kan. Macam ni kita matikan dia macam ni. Kalau tidak dia akan lekang. Cuma berjaya je. Lepas tu apa? Itu boleh. Dua je bunga Nak, saya. nak kena lagi boleh. Boleh buat sekejap je. Okay, saya tak pandai nak uli-uli tu. Bak kata opah sebab tangan saya panas. Jadi apa ni, tanah liat ni jadi kering. Keringnya. Dia tak bermaya, dia kalah dengan saya. Borak punya borak, sekejap je nak buat benda ni. Dah siap lah kan ni, Pak? Bunga dia tu kalau kira belum lah lagi. Oh, belum lagi. Dia ada daunnya, kemudian dikeringkan, diukirkan lagi. Ada yang dah siap yang boleh nak kita bakar ke apa ke? Ada dekat sana. Boleh Pak tunjuk? Boleh dekat sana. Moh kita. Yang ni nak dibakar. Ni bentuk dia kan. Ni yang Pak kata ukir-ukir tadi tu. Ukir-ukir dia kan, licin kan, bagi licin kan. Selalu bakar berapa lama, Pak? 8 jam lebih. Oh, 8 jam. Sebab api kecil dia 4 jam. Kemudian 4 jam yang ke atas tu kena api besar ni. Dalam 8 jam tu bawa keluar. Kemudian tutup api. Tutup api, kita tak boleh buka dia selepas kita bakar. Kena biar dalam 4 jam baru boleh buka pintu dia. Kalau buka masa dia lepas bakar, benda ni akan pecah. Semua sekali pecah. Dia tak boleh kena angin sikit pun tak boleh. Kena bagi dia sejuk. Bagi dia sejuk dalam 4 jam tu kan, dia punya api dia dah habis dah kan, baru boleh kita buka. Itu pun tak boleh keluar lagi, dia masih panas. Ini macam 1 hari juga lah. 1 hari. Ya 1 hari. Kita biarkan dulu baru boleh keluarkan. Papa ada harapan tak untuk generasi yang muda macam saya ni yang tak tahu apa-apa pasal industri tanah liat ni? Ya. Dia pihak kerajaan juga lah kan, kena ambil tahu perkembangan kita kan. Jadinya kalau pelancong masuk Pasir Salang, dia mesti ada agensi untuk bawa pelancong tu masuk kemari kan. Kalau dia orang suka nak beli benda ni kan, dia orang beli, kita akan dapatlah pendapatan kan. Hanya Pak berharap supaya kerajaan ambil tahu lagi industri tanah liat ni. Dia ni ke depan Ke depan untuk generasi yang akan datang kan. Itu harapan apa kan. Bagi penduduk Kampung Gajah ini, mereka bertuah kerana dapat mewarisi kepakaran membuat labu daripada generasi terdahulu. Mereka juga bernasib baik kerana tanah yang ada di kampung tersebut sangat sesuai digunakan untuk membuat labu. Dapat pun. Okeylah, Pak. Terima kasihlah sebab sudi layan Cikin, ajar Cikin macam mana nak buat labu sayung, buat pasu semua. Ya. Minta maaf kalau tersalah buat apa. Okey, jumpa lagi. InsyaAllah. Balik dulu, Pak. Ya, selamat jalan. Okey, bye, Pak. Bye-bye. Beting beras basah terletak di kawasan persisiran hujung Sungai Perak, Bagan Datoh. Ia merupakan kawasan pantai pasir yang kadang-kala timbul dan kadang-kala tenggelam apabila air pasang berlaku. Beting beras basah dikaitkan dengan Sultan Perak yang pertama menjejakkan kaki di sini.
pengetahuan penonton, setiap kali pertabalan Sultan Perak, Sultan tersebut mestilah menghilir Sungai Perak dari Kuala Kangsar hingga ke beting beras basah ini. Sejarah Kesultanan Perak bermula pada tahun 1528 dengan kemahkotaan Sultan Muzaffar Shah I, keturunan Sultan Mahmud Shah dari Melaka. Kewibawaan Raja-Raja Melayu Melaka serta struktur pentadbirannya begitu sesuai dan berpengaruh di kalangan negeri-negeri Melayu. Ini mendorong orang-orang Perak untuk mengutuskan Tun Saban dan Nakhoda Kasim untuk pergi menghadap Sultan Mahmud Shah di Kampar. Sekongkong tanah Minangkabau, selilit Pulau Perca, di lengkung Ulal Sakti Muna, perpisahan beta di Selat Melaka. Jika sah beta Raja berdaulat, lepaslah sekalian malapetaka. Itulah kata-kata Sultan Muzaffar Shah I ketika baginda hendak memerintah negeri Perak. Sultan Mahmud Shah telah menitahkan putera baginda, Raja Muzaffar, supaya berangkat ke Perak dengan dikurniakan segala alat kebesaran negeri Melaka untuk menjadi raja di Perak. Maka berlayarlah rombongan diraja menyeberangi Selat Melaka dan apabila sampai di kuala Sungai Perak di suatu tempat bernama Beting Beras Basah, bahtera Raja Muzaffar telah terdampar di atas sebuah beting dan tidak dapat dimudik. 12 bintang di langit, anak diraja dari Melaka. Curah si manja gagah terselit, raja dan rakyat saling berbahasa. Kini macam boleh tutup kalau nak letak lilin ke apa ke. Nanti tutup, cari dia keluar. Ni yang tadi Upah kata warna asal dia. Balik atas tu dah dihijaukan sikit.